Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari sidang pendengar yang dihormati sekalian. Selamat datang ke webinar Sembang-Sembang ASMB. Hari ini seperti biasa hari Jumaat yang cantik yang memang wow terang, memang cantik hari ini. Kita punya tajuk khas. Kita bawa speaker dari luar ya. Tajuk kita hari ini ialah Rancang Harta Pusaka Elak Perang Keluarga. Tu dia. Ganas bunyi juga. Rancang Harta Pusaka Elak Perang Keluarga. Yang kita pun bawa bukan calang-calang orang yang untuk bercakap. Bukan dari kami di SMB. Kita bawakan Puan Nurhanisah binti Johar, Peguam Syar'i Perunding Keluarga dan Harta Pusaka Islam. Kita bawa lawyer baiknya. Mana Puan Nurhanisah, apa khabar? Mana dia Puan Nurhanisah? Menyorok pula dia. Ya, ada saya. Alhamdulillah, khabar baik. Ada gelap dia. Video tak nampak. Mana orangnya? Okey. Okey. Okey, nasib baik dia tengah pakai proper. Ingat tak ada video tu dia tengah pakai baju kelawar ke apa ke? Bukan Alright. Ini dia Puan Nurhanisah binti Johar akan bercerita pasal rancang harta pusaka elak perang keluarga. Walaupun kita di SMB memang kita ada, kita pun ada produk kita juga, tapi elok juga kita berkongsi dengan kita punya sidang pendengar tentang perancangan harta pusaka ni. Memang banyak kes yang memang sebenarnya kita tak tahu kan benda ni. Kita tak tahu dan banyaklah berlaku kekeliruan. Itu dah jadi memang gaduh lah perang keluarga. Kita pun dah saksikan kalau drama Melayu tu itulah ceritanya. Betul tak Puan Nisa? Ya, betul. Okay. Banyak. Alright, kita nak cerita sikit. Okey, mana ni? Puan Nisa punya kita cerita sedikit info berkenaan Puan Nisa. Kita kena kenal sikit dengan orangnya. Siapakah beliau Puan Nurhanisah ni ya? Okey. Mana hilang ini? Okey. Puan Nurhanisah ni, beliau, bukan sebenarnya bergraduan UiTM dari peringkat diploma sarjana muda sampai ke sarjana. Tu dia, memang full UiTM orangnya, UiTM di hatiku ya. Ya, betul. 13 tahun pengalaman beliau dalam perancangan dan pengurusan harta pusaka orang Islam. Dalam 13 tahun tu pernah menjawat jawatan pengurus cawangan Selatan As-Salihin Trustee Berhad. Tu dia. 4 tahun beliau punya pengalaman sebagai pensyarah undang-undang di Kolej Islam Johor dan terkini beliau pengasas firma guaman syar'i Tuan Nurhanisah Firdaus and Associates PLT. Dia dah ada firm sendiri ya. Penulisan 2 buku berkaitan faraid dan tata cara pengurusan harta pusaka Islam orang Islam sebagai panduan. Dia dah ada 2 buku beliau hasilkan. Faraid mudah faham dengan wasiat mudah faham. Tu dia. Boleh buku. Boleh sempat lagi nak buat promosi tak Puan? Nanti. Boleh juga. Boleh promosi ya. Ataupun boleh juga tengok di link FB. Link FB. Shopee. Shopee. Bukan kat Amazon ya. Amazon lagi ganas lah. Boleh pasaran antarabangsa. Okeylah. Panjang pula saya dia punya intro terlebih-lebih pula. Alright. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan Puan Nurhanisah Johar untuk pembentangan beliau Rancangan Harta Pusaka Elak Perang Keluarga. Dipersilakan. Terima kasih Encik Iskandar Rashdan atas pengenalan sebentar tadi. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurhanisah binti Johar, Peguam Syar'i dan juga speaker untuk program kita pada hari ini, iaitu dengan tajuk Rancang Harta Pusaka Elak Perang Keluarga. Okey, sebentar saya akan sharekan saya punya slide presentation. Okey, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah pada hari ini saya akan menyampaikan seminar berkaitan dengan rancang harta pusaka elak perang keluarga, yang mana dalam ini saya akan bantu tuan-tuan ataupun penjelaskan pada tuan-tuan tentang realiti sebenar proses pengurusan harta pusaka, tak kisahlah bagi orang Islam atau orang bukan Islam. Yang penting ianya proses tersebut adalah saya akan terangkan adalah proses pengurusan harta pusaka di Malaysia yang diamalkan di Malaysia pada ketika ini, dan juga apakah perancangan awal yang kita boleh buat sebelum harta kita menjadi harta pusaka. InsyaAllah. Jadi perkara ini adalah sudah umum diketahui bahawa masalah harta pusaka terbeku
meningkat saban tahun. Kalau sebelum ni dalam tahun awal 2000 dikatakan masalah harta pusaka terbeku sekitar lebih kurang 40 bilion pada ketika itu. Namun meningkat sikit demi sedikit pada tahun 2014 menjadi lebih kurang 40 bilion, 50 bilion, 60 bilion, kemudian kini dikatakan telah kira-kira sebanyak 70 bilion harta pusaka terbeku. Okey, jadi masalah harta pusaka terbeku ni dilaporkan di dada-dada akhbar ianya kian meningkat saban tahun. Kenapa? Apa masalahnya? Adakah proses pengurusan atau pentadbiran harta pusaka itu sukar? Itu yang kita nak dalami atau perincikan pada seminar kita pada pagi ini. Seterusnya kita juga sering melihat masalah-masalah perpecahan keluarga yang berpunca daripada harta pusaka. Kenapa pula harta pusaka ini menjadi punca ataupun menjadi penyebab kepada perpecahan keluarga? Tapi itu telah terbukti. Banyak laporan-laporan akhbar dan juga media-media semasa yang menunjukkan perpecahan keluarga. Okey, berkaitan dengan ataupun berpunca daripada harta pusaka. Wallahualam bisawab. Minta-mintalah perkara tersebut tidak berlaku dalam keluarga kita. Oleh itu, itulah adanya seminar pada hari ini dan juga berbagai lagi program-program untuk memperluaskan lagi pengetahuan kepada masyarakat umum. Sebab apa? Kenapa masalah-masalah ini berlaku? Masalah harta pusaka terbeku, juga masalah pergaduhan dan perpecahan keluarga. Apakah punca-puncanya? Jadi antara faktor yang menyebabkan masalah-masalah ini adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang proses perancangan dan pengurusan harta pusaka yang masih di peringkat rendah. Itulah dia antara puncanya, kerana masih ramai antara kita yang salah faham. Salah faham apa? Macam mana? Okey, kita akan tengok seterusnya selepas ini. Tapi sebelum tu saya kongsi dulu dengan tuan-tuan puan-puan, perpecahan keluarga disebabkan oleh harta pusaka. Inilah realiti duka masyarakat kita pada masa ini. Apabila berlaku kematian pada individu, berlakulah perebutan harta pusaka. Walaupun telah adanya faraid, namun masih banyak berlaku salah faham antara waris tentang bagaimanakah kita hendak berhadapan dengan situasi kematian tersebut. Bagaimanakah kita hendak menggunakan dan mengatur serta mentadbir harta-harta pusaka si mati yang ditinggalkan. Jadi yang ada di skrin ketika ini, tuan-tuan boleh lihat masalah-masalah ataupun laporan berkaitan dengan kita punya selebriti di Malaysia dan juga orang-orang ternama di Malaysia yang berhadapan dengan masalah pusaka. Okey, contohnya yang ada di depan itu adalah ibu kepada Allahyarham Jamaluddin Jargis terpaksa membuat tuntutan harta pusaka ataupun faraid di mahkamah bagi menuntut harta pusaka yang ditinggalkan oleh Allahyarham. Apakah di sebalik masalah itu sehingga ianya perlu naik turun mahkamah dan dilaporkan di media? Okey, masalah yang ramai juga yang tahu tentang masalah perebutan harta pusaka antara isteri arwah Abang Boce dan juga adik iparnya, dan juga masalah isu harta yang ditinggalkan ataupun insurans yang ditinggalkan oleh si mati arwah anak Arbadur. Okey, dekat situ telah umum diketahui oleh masyarakat. Ini perpecahan keluarga ini berpunca daripada, kalau kita lihat, puncanya adalah harta pusaka. Dekat situ. Itu di kalangan selebriti dan orang ternama. Bagaimana pula dengan masyarakat umum? Orang kata rakyat marhaen. Okey, mereka juga, kita juga tidak terlepas daripada masalah pusaka dan banyak sangat dilaporkan di dada-dada akhbar. Dan yang terkini, kalau siapa yang ada membaca ataupun mengikuti tentang hal-hal berkaitan dengan harta pusaka dekat Malaysia ni, itu dia, Kerat Ibu 15 tak puas hati pembahagian harta pusaka. Baru berlaku dalam 2 bulan yang lalu, tak sampai 2 bulan yang lalu. Okey. Banyak masalah-masalah yang berlaku perpecahan keluarga dalam kalangan masyarakat kita disebabkan oleh harta pusaka. Abang maut ditetak, adik gaduh rebut harta pusaka. Gara-gara pusaka, lelaki tua diikat
dan diambil cap jarinya, okey, gara-gara pusaka. Adik dakwa kakak anak luar nikah. Ini semua adalah keratan-keratan akbar dalam tempoh 10 ke 20 tahun ini. Dan yang terkini adalah tempoh 2 bulan yang lepas. Okey, dan seterusnya maut di tangan anak. Anak berang kerana dihalang untuk jual harta pusaka ini tahun lepas. Okey, dan sebenarnya banyak lagi. Ini antara keratan akbar yang saya ambil yang melibatkan perpecahan keluarga. Malah sebenarnya banyak lagi yang dilaporkan di akbar yang mana saya tak selitkan kat sini lah, sebab kalau saya nak selitkan kat sini, nak cerita pasal tajuk perpecahan keluarga ini saja mungkin tak habis 1 hari ataupun mengambil masa yang sangat lama. Jadi kat situ kita semua sebenarnya sedang berada dalam keadaan ini yang mana yang tak dilaporkan dalam akbar. Dan saya pasti mungkin juga ada antara yang mendengar seminar pada hari ini, keluarga mereka juga ataupun keluarga tuan-tuan puan-puan juga ada sedang menghadapi masalah harta pusaka. Dan juga dah ada bibit-bibit perbalahan, bibit-bibit perpecahan keluarga daripada situ. Okay. Jadi inilah yang kita sedihkan ataupun kita perlu ambil tahu dan ambil berat. Kenapa masalah ini boleh berlaku? Kalaulah pengurusan harta pusaka di Malaysia lancar, tidak ada masalah perpecahan keluarga, tak ada masalah harta terbeku, pasti tak ada perkara-perkara ini dilaporkan. Okey, jadi sehingga kini jika kita lihat, minta maaf, kita ke hadapan, okey, jadi kita lihat sehingga kini 70 bilion harta pusaka telah terbeku yang mana 90% daripadanya adalah milik umat Islam. Bila kita cerita ianya hak umat Islam, bukankah sudah ada hukum faraid? Mana perginya hukum faraid? Okey, persoalan itu mesti timbul. Okey, persoalan tersebut mesti timbul di mana kenapa harta pusaka masih terbeku sedangkan sudah adanya hukum faraid? Apatah lagi dikatakan 90% harta pusaka yang terbeku itu adalah milik umat Islam. Apa masalahnya dengan faraid? Ataupun saya lebih nak menekankan apa masalahnya dengan pentadbiran harta pusaka sehingga harta pusaka banyak terbeku pada hari ini. Bila harta pusaka terbeku bermaksud ahli waris tidak mendapat harta pusaka tersebut. Jadi apakah nasib waris-waris yang ditinggalkan? Okey, itulah dia. Okay, bukankah sudah ada faraid, tapi kenapa harta pusaka orang Islam masih terbeku? Okey, ini yang kita perlu fahamkan dan ini sebenarnya yang banyak salah fahamnya. Okey, apa itu faraid? Okey, tuan-tuan, saya sentuh secara ringkas apa itu faraid. Faraid adalah satu hukum. Okey, hukum syarak berkaitan dengan tata cara pengagihan harta pusaka orang Islam. Faraid ini ditetapkan di dalam surah An-Nisa, iaitu penetapan tentang pembahagian hak bagi setiap waris yang ditinggalkan. Sebagai contoh, sebagai contoh di dalam surah An-Nisa telah menyatakan bahawa hak faraid bagi ibu bapa, bagi ibu bapa sekiranya kematian anaknya, dalam keadaan anaknya meninggal dunia ada anak ataupun dalam keadaan anaknya meninggal dunia tiada anak. Jadi bapa akan mengambil asabah harta apabila si mati meninggal dunia tanpa anak. Maksudnya tak ada cuculah daripada anaknya yang meninggal tu. Jadi bapanya ini akan mendapat asabah. Asabah ni apa? Asabah adalah keseluruhan harta. Bagi bahagian ibu pula bagaimana? Bahagian ibu adalah 1/3 dalam keadaan si mati tiada anak dan ada syarat-syarat lain yang perlu dititik beratkan dekat situ. Jadi selepas diberi bahagian ibu, barulah bapa akan ambil bagi harta. Dalam ketetapan lain juga dalam surah yang sama, iaitu bahagian bagi suami dan juga isteri. Telah ditetapkan bahawa apabila meninggal dunia seorang suami, isteri akan mendapat bahagian sebanyak 1/4 jika perkahwinan mereka ataupun suami yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Isteri akan dapat 1/4. Tetapi sekiranya suami mempunyai anak sama ada dalam perkahwinan ini atau perkahwinan terdahulu suami tersebut, maka isteri yang ditinggalkan akan mendapat 1/8. Itu jika seorang isteri. Kalau isteri ditinggalkan 2, 3 ataupun 4, bahagi 4 orang.
1/8 bahagi kepada 4. Itu ketetapan yang telah ditetapkan dalam surah An-Nisa. Begitu juga sebaliknya. Sebab apa? Bukan suami juga sahaja yang akan meninggal dunia, isteri juga akan meninggal dunia dan suami masih hidup. Kalau isteri meninggal dunia, adakah suami dapat faraid isteri? Itu pun antara persoalan-persoalan yang sering ditanyakan kepada saya, juga mungkin kepada orang-orang lain. Okey, ditanya soalan-soalan, adakah harta pusaka isteri akan difaraidkan kepada suami terima? Ya, suami telah ditetapkan di dalam surah An-Nisa akan mendapat bahagiannya sebanyak 1/4 jika isteri yang meninggal ini ada anak, dan 1/2 separuh harta pusaka jika isteri ini meninggal dunia tiada anak. Itu bahagian telah ditetapkan. Selain itu, bahagian anak lelaki, anak perempuan, okey, dalam keadaan tiada anak lelaki, hanya tinggalkan anak perempuan saja, dapat tak faraid anak perempuan ni? Sebab bila timbul isu berlaku kematian, si mati tak ada anak lelaki, hanya ada anak perempuan je, dia jadi heboh, dia jadi kecoh. Si mati tak ada anak lelaki ni, ada anak perempuan. Kenapa jadi heboh macam tu? Dikatakan okey, nanti bahagian-bahagian faraid akan diambil oleh adik-beradik. Kita janganlah cakap diambil oleh adik-beradik, sebab bahagian hak adik-beradik tersebut telah ditetapkan melalui surah An-Nisa tersebut. Adik-beradik akan dapat. Tetapi selepas ditolak bahagian anak perempuan yang ditinggalkan tu. Kalau si mati ada anak perempuan seorang, tak ada anak lain lah, anak perempuan, anak tunggal perempuan seorang, maka anak perempuan tersebut akan dapat separuh daripada harta pusaka si mati. Jika anak perempuan ramai, 2 orang, 3 orang, okey, ataupun berapa, bahagiannya akan meningkat kepada 2/3 bahagian faraid daripada keseluruhan harta. Jadi jumlah tersebut akan dibahagi secara sama rata mengikut bilangan anak perempuan tadi. Bakinya barulah diberikan kepada adik-beradik secara asabah. 2 bahagian untuk adik-beradik lelaki dan 1 bahagian untuk adik-beradik perempuan. Okey, secara ringkasnya juga, ramai yang salah faham bahawa menyangkakan apabila melibatkan adik-beradik, hanya adik-beradik lelaki saja yang mendapat harta pusaka. Itu pun satu salah faham. Okey, adik-beradik lelaki bersama-sama dengan adik-beradik perempuan jika ada, dengan nisbah 2 bahagian untuk lelaki, 1 bahagian untuk perempuan. Okey, itu secara ringkasnya lah apa yang terkandung di dalam surah An-Nisa berkaitan dengan hukum faraid. Yang mana faraid ini adalah satu hukum yang ditetapkan, yang menetapkan bahagian-bahagian pewarisan di dalam Al-Quran. Dan juga menentukan siapa waris-waris yang berhak. Okey, jadi kasih ingat, faraid adalah satu tata cara pengagihan harta pusaka Islam yang menetapkan bahagian pewarisan melalui surah An-Nisa, yang juga menetapkan waris yang berhak terhadap harta pusaka. Okey, jadi salah fahamnya, apabila berlaku kematian, bagi orang Islam, harta pusakanya akan terus diagihkan mengikut hukum faraid kepada ahli waris. Okey, kita lihat tadi hukum faraid dah cantik. Isteri dapat bahagian, suami dapat bahagian, anak perempuan dapat bahagian, ibu ayah ada bahagiannya yang tertentu. Tetapi kenapa masih ada masalah harta pusaka terbeku sehingga 70 bilion pada hari ini? Kerana apa? Kerana sebenarnya waris perlu melalui satu proses pentadbiran terlebih dahulu sebelum harta pusaka tadi dapat diturunkan kepada ahli waris mengikut hukum faraid. Maksudnya, faraid tidak dapat dijalankan selagi mana pentadbiran harta pusaka tidak selesai. Kenapa perlu melalui proses pentadbiran harta pusaka? Rumit dah soalan. Kenapa nak kena takbir dulu baru bahagi faraid? Kan dah tahu dah arwah meninggal, ada anak ini waris-warisnya. Okey. Ada harta. Okey, harta ni teruslah bagi. Anak nombor 1 dapat yang mana, anak nombor 2 dapat yang mana, anak nombor 3 dapat yang mana. Tapi itu tak berlaku, tuan-tuan perempuan. Tak berlaku apabila berlaku kematian, ada seorang daripada pejabat agama datang ke rumah,
membacakanlah apa-apa yang patut. Contohnya macam mengatakan saya telah mendapat laporan berkaitan dengan kematian si Polan. Jadi pada hari ini saya nak menjalankan agihan harta pusaka. Okey, dimaklumkan ni agihan sekian-sekian. Okey, anak sekian-sekian, anak ni ambil harta yang ni. Anak ni ambil harta yang ni, ikut hukum faraid. Tak berlaku tuan-tuan, tak berlaku perkara macam gitu. Apa yang berlaku adalah itu saya cerita sekejap lagi. Kenapa kita kena lalui proses pentadbiran harta pusaka? Kerana realitinya pemilikan harta bagi seseorang yang masih hidup, pemilik harta mempunyai kuasa penuh terhadap harta-hartanya. Maksudnya pemilik harta berhak ataupun berkuasa menjalankan sebarang transaksi ke atas hartanya selagi mana dia hidup, sama ada dia nak simpan, dia nak jual atau dia nak hibahkan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Di situ kita ringkaskan bahawa pemilik harta mempunyai kuasa tanda tangan, kuasa cap jari terhadap harta yang dimilikinya untuk dia buat transaksi. Contoh tuan-tuan ada menyimpan akaun di Amanah Saham Bumi Putera. Saham lah, melabur di Amanah Saham Bumi Putera. Okey, semasa tuan-tuan menambahkan simpanan tuan-tuan, tuan-tuan hanya perlu memasukkan sahaja simpanan tersebut. Okey, dan sekiranya tuan-tuan nak keluarkan, tuan-tuan juga pergi sahaja ke ASNB dan keluarkan dengan menyerahkan IC, cap jari, apa yang patutlah yang diminta. Tak perlu pun mendapat keizinan daripada suami, isteri, anak. Tak perlu nak cakap dengan dia, hari ini mak nak keluarkan 10,000 daripada ASNB ataupun Amanah Saham Bumi Putera. Jadi kamu kena ikut mak untuk cap jari dekat kaunter. Tak berlaku. Sebab apa? Pemilik harta ataupun pelabur tadi mempunyai kuasa penuh untuk buat apa saja terhadap harta dia. Itulah kuasa yang dimasukkan. Begitu juga dengan hartanah, rumah, tanah. Okey, yang mana kalau dia hendak tukar nama semasa hidup kepada anaknya, pergi saja ke pejabat tanah, isilah borang apa yang sepatutnya, kemudian cap jari ataupun sign. Sign, tukar nama. Nampak tak? Kuasa ada pada pemilik harta. Namun apabila berlaku kematian, siapa yang ada kuasa untuk buat semua tu? Okey, selepas berlaku kematian, waris tidak mempunyai kuasa untuk tukar geran rumah ataupun tanah, kenderaan. Okey, tak terlepas geran kenderaan, motor, kereta tidak boleh ditukar nama kepada nama waris secara terus. Akaun simpanan tak boleh ditutup. Akaun Amanah Saham Bumi Putera kita macam mana? ASB kita, ASN kita macam mana? Sekiranya melebihi nilai, terutamanya RM10,000, macam mana nak dibuat? Jadi waris-waris kalau pergi ke ASB hari ini, tunjukkan sijil mati, tunjukkan sijil lahir dalam pada keadaan arwah ibu kita ataupun ayah kita ada meninggalkan nilai yang melebihi RM10,000, ASB tidak dapat nak bantu anda untuk pengeluaran terus. Tapi anda perlu dapatkan satu surat kuasa. Keadaan inilah yang kita katakan harta terbeku. Faham tak tuan-tuan puan-puan? Keadaan macam mana yang dikatakan harta terbeku? Inilah dia. Apabila kita pergi pejabat tanah, waris pergi pejabat tanah, hendak tukar nama ibu dan ayah ataupun ayahnya daripada geran kepada nama mereka lah, nama anak-anak. Arwah ayah, arwah mak dah meninggal dunia, nak tukar nama kepada nama anak, pejabat tanah tolak. Mengatakan bahawa contohlah kamu kita serah tunjukkan kepada mahkamah sijil, bukan mahkamah, pejabat tanah, sijil mati, sijil lahir. Okey, kita tunjukkan sijil mati, sijil lahir, sijil nikah. Kalau isteri datang tunjuk siap sijil nikah dekat kaunter pejabat tanah, cik kami tak boleh buat apa-apa. Itu jawapan dia. Ini cik kena dapatkan surat kuasa. Nak tukar nama, waris semua datang, tapi disebabkan prosedur pentadbiran tak dijalankan dan belum selesai, nama tak boleh ditukar kepada waris. Itu yang kita panggil harta pusaka terbeku. Okey, duit dalam bank, pergi bank. Saya pun berpengalaman untuk dah buat benda ni sendiri bagi arwah ibu dan mak ayah saya. Okey, yang mana apabila pergi ke bank, walaupun RM1,000 tidak dapat dikeluarkan. Ini bank, bukan Amanah, bukan ASB.
Ini bank, RM1,000 pun tak boleh keluar melainkan dengan surat kuasa. Walaupun saya cuma 3 beradik, tiga-tiga datang bank, tak boleh juga dia cakap. Ini budi bicara bank. Bank kata tak boleh, kita tak boleh buat. Kalau ASB 10,000 ke bawah boleh, tapi ada kena akuan sumpah isi borang yang sepetulnya boleh dikeluarkan, tapi lebih 10,000 tak boleh. Itulah keadaan harta pusaka terbeku. Kenderaan 3 tahun sahaja boleh renew road tax. Lepas tu tak boleh dah selagi mana pentadbiran tak dapat diselesaikan. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan dah faham apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka terbeku. Okey, dah ada faraid ni, masih terbeku juga. Ya, itu realiti. Walaupun dah ada faraid, harta pusaka orang mati akan melalui terlebih dahulu proses ni. Ini flow yang dia kena lalui. Dia akan lalui flow ni dulu, barulah boleh dibahagikan kepada waris. Okey, dah terbeku, apa nak buat? Berlaku kematian, harta pusaka terbeku, apa nak buat? Ini yang saya cakap tadi, pengetahuan berkaitan proses pentadbiran harta pusaka masih di tahap rendah. Okey, yang mana ramai yang keliru. Kat mana nak uruskan harta pusaka? Mana nak pergi dulu? Okey, salah faham pun banyak dekat sini. Okey, jadi apabila berlaku kematian, proses pentadbiran harta pusaka perlu ditentukan terlebih dahulu si mati ini meninggalkan wasiat atau tidak. Okey, dalam keadaan tidak berwasiat, waris-waris perlu menilai, mengumpul dan menilai harta-harta tersebut secara rambang. Kumpul semua, rumah, tanah, itu harta ta'alih, kereta, duit simpanan, saham, barang kemas, itu adalah harta-harta alih, harta-harta alih. Kumpulkan dan juga nilaikan. Jika si mati hanya meninggalkan harta alih sahaja, sama ada tinggalkan duit, saham, kenderaan. Harta-harta alih ini bernilai kurang dari 600,000. Di mana waris-waris perlu buat permohonan surat kuasa mentadbir. Iaitu di Amanah Raya Berhad. Dalam situasi ini pergi ke Amanah Raya Berhad. Ikutlah proses permohonan dia dekat situ sehingga dapat keluar satu surat kuasa mentadbir ataupun arahan dari Amanah Raya. Kalaulah si mati meninggalkan duit saham kurang nilainya tetapi berserta dengan harta alih. Minta maaf, berserta dengan harta tidak alih. Si mati meninggal dunia meninggalkan duit saham kurang 600,000 bersamanya harta tak alih seperti rumah dan tanah. Walaupun satu, dicampur nilainya tidak sampai 2 juta ringgit. Tak kisah berapa tapi tak sampai 2 juta ringgit. 50,000 ke 100,000 ke, bila campur kedua-dualah tanah, rumah, duit, kita buat permohonan di pejabat pusaka kecil. Laluilah, ikutlah proses permohonan dia, isi borang online dia, dokumen-dokumen waris semua, ikut proses permohonannya, barulah keluar surat kuasa. Okey, dalam keadaan lain, kita juga boleh memohon surat kuasa mentadbir di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi ni dia tak ada nilai had. Sebab dia Mahkamah Tinggi dialah yang pertama dalam menguruskan harta pusaka. Jadi kalau nilaian yang lebih kecil daripada yang saya sebutkan tadi juga boleh memohon di Mahkamah Tinggi dan perlulah mengikuti prosedur dia. Dan juga kos-kos yang terlibat. Jadi bagi nilai harta yang lebih daripada yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu jika ada harta alih dan tidak alih melebihi 2 juta, automatik memang kena mohon di Mahkamah Tinggi. Tak boleh pilih. Memang kena mohon dekat Mahkamah Tinggi. Duit sahaja dan kereta lebih 600,000 ringgit. Terus pergi ke Mahkamah Tinggi untuk mohon. Jadi inilah tugas waris. Apabila berlaku kematian, tentukan terlebih dahulu si mati ada wasiat atau tidak ada wasiat. Dalam keadaan tidak berwasiat, ini umum, common masyarakat kita, terutama orang Islam meninggal dunia, ramai yang tak ada wasiat. Jadi apa yang waris perlu lakukan? Inilah dia, kumpul harta. Kumpul harta tu macam mana? Carilah geran tanahnya, cari perjanjian jual beli,
geran kereta, statement bank. Okey, kumpul, nilaikan. Nilaikan, pilih, tentukan dekat mana permohonan surat kuasa mentadbir hendak dibuat. Kita jalan seterusnya. Jalan seterusnya selepas dah tentukan, okey, kes ini kita kena buat keamanan raya, ataupun yang ini kita kena pergi ke pejabat pusaka kecil, ataupun kita nak buat proses ini di Mahkamah Tinggi. Apa pula yang perlu dilakukan selepas itu? Dapatkan semua dokumen waris. Dapatkan semua dokumen waris. Dokumen apa? IC, sijil lahir, sijil nikah. Kalau ada waris yang dah meninggal selepas maupun sebelum arwah, tapi dia adalah waris utama. Contoh, si mati yang kita nak uruskan harta ni ada mak dan ayah, tapi mak dan ayah dah meninggal awal. Sebelum si mati ni meninggal dunia, kita perlukan sijil matinya untuk buktikan yang mak ayahnya dah meninggal. Dokumen-dokumen itu perlu disusun, dikumpul. Kemudian disertakan, dimasukkan dalam permohonan surat kuasa mentadbir bersama-sama dengan dokumen aset arwah tadi tu, geran-geran, penyata akaun, itu akan dimasukkan sekali dalam permohonan tersebut. Walaupun hanya nak minta kebenaran sebagai pentadbir, kita perlukan maklumat waris tersebut ataupun kerjasama waris untuk mendapatkan satu surat kuasa untuk melantik wakil daripada kalangan waris ini sebagai pentadbir. Jika nilaian pusaka melebihi 2 juta, kebiasaannya apabila melebihi 2 juta ni pergi ke Mahkamah Tinggi. Bila pergi ke Mahkamah Tinggi, mahkamah akan meminta bond pentadbiran, iaitu 2 orang penjamin. 2 orang penjamin inilah yang akan memastikan pentadbir yang dilantik nanti, yang bakal dilantik, perlu menjalankan tugasnya dengan amanah. Kat situ. Okey, jadi perlu dapatkan persetujuan dan kerjasama dari setiap waris, dan juga jika perlu bond pentadbiran, barulah surat kuasa mentadbir akan dikeluarkan. Bila dah dapat surat kuasa mentadbir, barulah boleh proceed seterusnya, iaitu keluarkan duit-duit tersebut daripada bank. Contohnya amanah saham kita dekat ASNB ni, bawa surat kuasa mentadbir ni, pergi kaunter. Pergi kaunter, tunjukkan isi borang, keluarlah kepada pentadbir. Itu antara caranya bagi kes yang tak buat amanah hibah. Bagi kes yang tak buat amanah hibah. Kalau KWSP, bagi kes yang tak ada penama. Begitu juga tabung haji, tak ada penama. Yang lain-lain, contohnya macam akaun simpanan, memang itulah, tunjukkanlah surat kuasa mentadbir itu dekat bank. Okey, ada masalah tak nak dapatkan surat kuasa mentadbir ni? Tengok ni. 50 tahun baru selesai kes tuntutan tanah pusaka. Susah ke nak lantik pentadbir? 70 bilion tadi harta pusaka tersebut terbeku. Apa maksudnya? Ini antara masalah-masalah yang dapat kita senaraikan. Okey, apabila nak melantik pentadbir ataupun di peringkat awal pentadbiran harta pusaka, sudah tak dapat kerjasama antara waris. Contohnya, tak ada persetujuan siapa yang akan dinamakan sebagai pentadbir. Semua nak jadi pentadbir. Okey, waris berbalah berebut pembahagian harta pusaka. Saya nak bahagian ni, ataupun saya nak tanah, saya nak rumah, saya nak duit. Bergaduh, berbalah tentang pembahagian harta pusaka. Dah ada faraid ni. Bergaduh juga faraid nak bagi macam mana. Jadi berbalah tak sudah. Bila nak jalani proses pentadbiran harta pusaka? Okey, waris tak ada masa. Tak ada masa nak bincang. Okey, saya percaya ramai juga yang pernah dengar orang kata, okey, nak bincang harta pusaka, kita tunggu dulu tanah kubur. Sekarang ni apa orang kata, tanah kubur masih merah, dah sibuk sebut pasal harta pusaka. Maksudnya apa? Nak tunggu dulu tanah kubur kering, tumbuh rumput, dah siap pasang kepuk, bagai, baru nak bincang pasal harta pusaka, pasal pengurusan harta pusaka. Okey, ataupun waris-waris mempunyai kerjaya masing-masing, okey, tinggal jauh, tak ada masa nak berbincang. Kalau dulu logik lah, orang kata tak ada masa nak berbincang sebab kita tak ada kemudahan daripada segi telefon bimbit, tak ada WhatsApp macam sekarang, tak ada Zoom macam sekarang yang kita guna ni. Okey, jadi susah kalau nak berbincang, nak kena tunggu raya tahun depan,
balik raya, bincang. Dah sampai masa raya, berkumpullah ahli keluarga dekat rumah, ada masalah pula tak cukup ahli. Sebab apa? Raya dekat rumah mertua. Tu satu masalah. Nak tunggu dia balik, kita pula yang dah sampai ni nak balik pula kat rumah, mertua kita pula. Macam tu, jadi tak bertembung pula. Ataupun dalam keadaan lain semua ada. Tapi baru bincang sikit, dah meletup. Last-last cakap, hari ni hari raya, kita nak bermaafan. Dah, jom kita semua pergi raya, tak payah bincang dulu. Jadi bila nak bincang? Dah lah tinggal jauh. Bila nak duduk bincang? Guna komunikasi yang ada lah sekarang ni, teknologi yang ada. Zoom, WhatsApp, video call. Tapi selesai tak masalah tu? Sama juga. Bincang kat dalam Zoom pun gaduh juga. Bincang dalam WhatsApp, video call ke gaduh juga. Left group. Jadi macam mana? Masih lagi tetap. Waris enggan serahkan dokumen peribadi. Nak buat apa? Aku punya IC, tak payah. Nak sijil lahir pula, tak payah. Macam mana? Semua tak boleh. Kalau nak, bagi aku jadi pentadbir. Itu dia kata. Tak nak bagi dekat orang lain untuk uruskan harta sebab nak jadi pentadbir. Itu juga antara masalahnya. Melibatkan waris yang ramai kerana poligami. Tak ada anak lelaki, kematian berlapis. Poligami, saya pun baru ni dah rasa macam makin kerap terima satu aduan. Terima aduan yang samalah berkaitan dengan poligami. Yang mana anak daripada isteri pertama dan anak daripada isteri kedua tak boleh nak kerjasama. Anak daripada isteri pertama pun nak jadi pentadbir, anak daripada isteri kedua pun nak jadi pentadbir. Ataupun harta telah diuruskan oleh isteri muda ayah. Tapi anak-anak daripada isteri tua ni tak puas hati. Betul ke? Kenapa dia tak nak declare nilai duit? Ada baru ni cakap dia tak nak tunjukkan slip ataupun penyata tabung haji. Tabung haji ada penama ni, penama isteri muda. Isteri muda pula dah ambil duit tersebut, bagi sebahagian saja. Katanya lah, tuduhan yang dilemparkan oleh anak daripada isteri tua ni mengatakan isteri muda ayah hanya bagi sikit je. Sedangkan dia ingat masa ayah meninggal dunia, duit balance dekat dalam tabung haji tu banyak. Dah jadi isu kat situ. Tak ada anak lelaki, orang kata dia akan melibatkan adik-beradik. Adik-beradik arwah pula ramai, 10 orang, ada 16 orang. Itu saya pernah dengar ada yang adik-beradik sampai 26 orang pun ada. Mungkin ni adik-beradik, kadang adik-beradik seibu, terkejut saya. Adik-beradik seibu sampai berbelas. Tapi ni realiti tuan-tuan perempuan ada. Jadi bila melibatkan adik-beradik ramai, apa sebenarnya isunya? Adik-beradik pun masalahnya. Bila kepala banyak, pandangan dah macam-macam. Macam mana nak selesai? Ataupun macam mana nak dapat satu kata sepakat? Siapa nak jadi pentadbir? Nak bahagi harta macam mana? Nak bagi harta ikut faraid. Tapi siapa yang nak jadi pentadbir? Isu. Bila dah makin ramai, lagi senang ke kita nak buat meeting? Lagi senang ke kita nak buat keputusan? Lagi senang ke kita nak dapatkan dia punya dokumen-dokumen? Makin rumit, tuan-tuan. Itulah yang menyebabkan banyak pengurusan harta pusaka terbengkalai ataupun tergendala. Tak dapat nak start sebab yang ni belum dapat IC, yang tu belum dapat sijil lahir, yang ni belum dapat sijil nikah, yang tu dah meninggal pula, nak minta pula isterinya dokumen. Itulah masalah akibat kematian berlapis dan juga melibatkan waris yang ramai. Waris tak ada ambil inisiatif pun, ya juga. Waris tak tahu nak uruskan harta pusaka. Inilah masalah yang kita bincangkan sekarang, yang kita kena sama-sama dedahkan pada masyarakat umum. Lepas berlaku saja kematian, apa yang anda nak kena buat, kat mana yang anda nak kena pergi. Kumpul dulu harta maklumat harta si mati. Kumpul dulu dokumen waris. Kemudian tentukan dekat mana kita nak jalankan proses pentadbiran pusaka. Isi borang-borang yang dikehendaki, buat permohonan. Serahkan dokumen-dokumen berkaitan. Datang bicara kuasa. Itulah proses yang perlu dilakukan. Dapat surat kuasa mentadbir, barulah tarik nafas lega. Waris tak nak masuk campur, ni pun dia juga. Nampak macam senang, waris tak nak masuk campur. Selagi dia tak bagi IC, selagi dia tak bagi sijil lahir, tak dapat nak filekan kes dekat ARB ke, Jabat Pusaka ke, Mahkamah Tinggi. Walaupun nampak dah okey, tak nak masuk campur, tak nak ambil pembahagian dalam harta pusaka, tapi masih lagi tak boleh nak jalankan proses pentadbiran. Jangan sesekali sembunyikan waris.
Alah, dia tu dah tak nak bagi kerjasama, dia tu dah tak nak bagi IC. Jadi apa kita nak buat? Tak payahlah masukkan nama dia dalam senarai waris. Jangan. Itu dia akan timbulkan isu lain, masalah lain kemudian hari nanti. Harta dah siap agih, dah siap bagi. Dapat harta lah, bahagian aku mana? Hari tu dah kata tak nak masuk campur. Tak nak harta pusaka. Faraid, aku tetap ada bahagian. Sudah. Report polis, waris bolor harta, tipu waris dan sebagainya. Inilah masalah-masalah masyarakat kita, tuan-tuan puan-puan. Itu yang bergaduh. Kadang-kadang dia punya naik share dia sampai berbunuhan. Inilah masalah yang menyebabkan proses tersangkut tadi. Bila mana tersangkut tak dapat persetujuan dan kerjasama waris, start dekat situlah surat kuasa mentadbir tak dibolehi, pengurusan ataupun pentadbiran harta pusaka tergendali. Itu yang sampai 50 tahun, yang sampai beratus tahun pun ada. Sebab hartanah, pemilikan harta di Malaysia ni dah bermula daripada tahun 18 something. Sekarang ni kita dah berada dalam 2022. Inilah salah faham. Dan salah faham lagi satu, yang ni pun satu hal lagi. Tuan-tuan, yang mana ramai orang kita beranggapan bahawa kematian orang Islam, urusan pentadbiran harta pusakanya dibuat di pejabat agama dan mahkamah syariah. Namun yang sebenarnya urusan pentadbiran harta pusaka orang Islam dibuat di salah satu 3 institusi yang saya sebutkan tadi, Mahkamah Tinggi, Pejabat Pusaka Kecil atau Amanah Raya Berhad. Saya kongsikan sedikit di sini bahawa pernah saya berjumpa dengan pelanggan yang mana pelanggan tersebut mengatakan bahawa dia telah pergi ke KWSP untuk menuntut wang KWSP arwah suaminya. Tiada penama, mungkin suaminya tak sempat tulis penama. Jadi bagaimana isterinya telah diarahkan untuk pergi ke pejabat agama. Isterinya telah pergi ke pejabat agama, setiba di pejabat agama maklumkan bahawa kena pergi ke mahkamah syariah. Namun apabila sampai di mahkamah syariah mengatakan bahawa perlu ke pejabat pusaka kecil untuk urusan pusaka. Lalu pergilah isterinya ke pejabat pusaka kecil. Tempat bukan dekat-dekat, jauh-jauh ni semua ni. Dah sampai kat pejabat pusaka kecil, pejabat pusaka kecil kata, oleh kerana si mati tidak ada tanah atau rumah, pejabat ini tak boleh uruskan, perlu ke Amanah Raya Berhad. Maka give up lah si isteri tersebut. Itu realiti. Saya jumpa banyak keadaan yang begitu. Jadi tolong faham, apakah proses sebenar pentadbiran harta pusaka yang saya terangkan tadi. Mahkamah Syariah dan pejabat agama, apa tugasnya? Mahkamah Syariah bidang kuasanya adalah mengeluarkan perintah faraid dan mengesahkan hukum syarak berkaitan dengan wasiat, hibah dan wakaf. Maksudnya mengeluarkan perintah faraid ni, dia keluarkan satu surat perintah atau sijil yang dalam tu ada nama siapa waris yang berhak dan berapa bahagian. Tapi bukan perintah agihan harta. Jadi perintah faraid ini kalau pergi dekat pejabat tanah tak akan terima. Jadi pejabat tanah akan tolak dan perlu dapatkan satu surat kuasa mentadbir. Jadi dapat perintah faraid untuk tentukan siapa waris, berapa bahagian, kemudian bawalah ke Amanah Raya Berhad ataupun pejabat pusaka kecil ataupun Mahkamah Tinggi, tengok mana tempat yang kita buat urusan pusaka tersebut, kemukakan perintah faraid tersebut di sana untuk mengeluarkan perintah pembahagian harta. Barulah harta dapat dibahagikan. Kalau ada pertikaian berkaitan wasiat, hibah dan wakaf berkaitan hukum syarak, baru dibicarakan di mahkamah syariah. Yang lain-lain, proses pentadbiran harta pusaka secara umumnya, Amanah Raya, Pejabat Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi. Jadi tuan-tuan perlu faham terma-terma ini. Harta pusaka, harta orang yang telah meninggal dunia. Faraid adalah tata cara pengagihan harta pusaka orang Islam. Surat kuasa mentadbir probate ni, surat kuasa yang diberikan kepada seseorang untuk mengiktiraf dia sebagai orang yang berkuasa untuk tanda tangan bagi si mati. Wasiat pula apa? Adalah satu surat pengisytiharan ataupun ikrar yang dibuat oleh si mati ataupun pewasiat semasa hidupnya tentang bagaimana harta pusaka hendak dilaksanakan selepas kematiannya. Jadi bila berlaku kematian, ini turutan dia, harta jadi harta pusaka, dapatkan surat kuasa mentadbir. Jika tak ada wasiat,
Jika ada wasiat, wasit ambil wasiat yang dilantik dalam wasiat tu, dapatkan probate. Lepas dah dapat surat kuasa mentadbir, dapat wasiat, dapat probate, wasi atau pentadbir tadi kumpulkan harta. Kumpul harta ni maksudnya keluarkanlah duit daripada ASB, daripada bank, daripada KWSP, daripada tabung haji. Okey, keluarkan semua-semua tu, kumpul, bayar hutang-hutang si mati. Barulah memfaraidkan harta pusaka. Nampak tak kat situ? Faraid tu. Kita nak sampai dekat bahagian faraid tu, dia punya step dia yang perlu dilalui. Itulah yang perlu dilalui oleh semua harta pusaka di Malaysia. Selagi proses pentadbiran harta pusaka belum selesai, surat kuasa mentadbir atau probate belum diperolehi, selagi itu harta pusaka tidak dapat dibahagikan kepada waris faraid walau mengikut hukum faraid. Okey. Jadi perlu tak kita buat perancangan harta pusaka untuk mengatasi ataupun mencepatkan proses pentadbiran harta pusaka? Okey, sebelum saya masuk ke perancangan ni, saya tengok sikit, saya tengok dekat ruangan chat soalan-soalan yang mungkin saya boleh jawab sebelum saya masuk ke peringkat perancangan harta. Okey, saya tengok. Boleh ke tangguh pembahagian harta pusaka? Ini soalan yang kita terima sebelum kita mulakan tadi. Boleh ke tangguh pembahagian harta pusaka? Kalau ditangguhkan makin lama, akan berlaku pula kematian berlapis. Keadaan akan menjadi semakin rumit. Jalankan proses pentadbiran harta pusaka secepat yang boleh apabila berlaku kematian. Secepat yang boleh. Tak boleh tangguh. Okey, non-Muslim ada produk. Okey, ni saya tak baca. Okey, boleh beri pencerahan untuk harta yang masih tidak sempurna milik, iaitu harta yang masih dalam pinjaman bank. Apabila dah jadi harta pusaka, kita perlu takbirkan sekali harta-harta yang masih dalam hutang ni. Jadi peringkat selepas kita dapat surat kuasa mentadbir tu, kita akan bayar hutang-hutang harta ni terlebih dahulu sebelum kita akan dapat geran. Contohnya hutang rumah dengan LPPSA. Kita perlu dapatkan dulu surat kuasa mentadbir. Kemudian kita pergi ke LPPSA untuk buat pelepasan gadaian, selesaikan hutangnya. Biasanya kita dah ada insurans takaful tu kan. Jadi dia akan bayar terlebih dahulu hutang, balance akan bahagi kepada waris lebihan bayaran. Kemudian barulah geran tersebut dapat dibuat pindah milik. Maksudnya selesaikan dulu pentadbiran harta pusaka. Kalau orang tamak memang tak selesai. Memang akan menyusahkan orang lain. Okey, jika hutang bank jelas peguam pejabat tutup belum dapat keluar. Tak, boleh. Masa berlaku kematian, hutang dah selesai, peguam yang buat jual beli tu pula dah gulung tikar. Tak apa, geran masih ada dengan bank. Kita cuma perlu lantik peguam lain untuk buat pelepasan gadaian tersebut dan nanti akan dijalankanlah proses tersebut sampai geran dikeluarkan. Okey, jika EPF tabung haji dah ada penama, ada juga meninggalkan wasiat melantik wasi. Siapakah yang akan ke EPF tabung haji tu untuk mengurus harta? Okey, dah ada penama, penama pergi. Penama pergi, dah dapat duit, dah masuk dalam akaun penama, laporkan kepada wasi. Tu je. Laporkan kepada wasi, wasi akan susun atur proses pentadbiran harta pusaka. Boleh tak harta dibahagikan secara sama rata pada waris? Saya akan sentuh selepas ni. Okey. Hutang kad kredit. Hutang kad kredit pun perlu diselesaikan sebelum pentadbiran harta pusaka dapat dijalankan. Maksudnya semasa proses pentadbiran nak dapatkan surat kuasa tu, nak memohon surat kuasa dekat Amanah Raya, Jabatan Kecil ataupun Mahkamah Tinggi, you kena sertakan sekali lampiran hutang. Hantar sekali hutang yang ada. Jadi bayar hutang dulu barulah boleh ke agihkan harta kepada waris. Kalau ada perintah harta sepencarian tetapi harta yang diberikan perintah harta sepencarian itu ada hutang bank. Hutang bank, kalau hutang tersebut dibuat oleh si mati, ada MRTT, selesaikan, akan selesailah benda tu selesai dulu. Jadi yang tinggal adalah rumah tersebut dah selesai hutang, barulah pindah kepada isteri. Okey, siapa yang perlu bayar hutang tu? Kalaulah hutang tu adalah hutang pasangan yang masih hidup, pasangan tu kena teruskan bayar hutang, barulah nama boleh ditukar. Okey, saya teruskan dengan keperluan perancangan harta pusaka. Okey, tujuan.
apa tujuan kita buat perancangan harta pusaka? Itulah tadi, kita nak elakkan harta pusaka terbeku. Kita tak nak tambah lagi dah 70 bilion tu. Sebab kalau bertambah 70 bilion tu mungkin antaranya adalah harta-harta kita yang ada pada hari ini. Okey, jadi dapat mempercepatkan proses bermilik kepada waris. Mempercepatkan proses pentadbiran. Okey, bila ada perancangan harta, proses pentadbiran dapat dipercepatkan. Nanti saya akan terangkan kelebihan bila kita buat perancangan harta pusaka. Pesanan kepada waris, kita boleh sampaikan pesanan kita pada waris. Okey, siapa yang kita lantik untuk uruskan harta pusaka, bagaimana hutang-hutang kita nak diuruskan. Okey, siapa pula yang jadi penjaga harta bagi anak kita yang masih bawah umur, dan juga apakah bagaimanakah harta-harta tersebut nak dibahagikan, ada wakaf tak, ada sedekah tak. Itu pesan kita kepada waris. Menjamin hak waris. Kalau ada perancangan harta pusaka, proses pentadbiran dapat dijalankan dengan cepat, hak waris dapat diberikan, dapat disampaikan. Kalau tak ada perancangan, proses pentadbiran tak selesai, waris tidak mendapat haknya walau ada faraid. Okey. Instrumen utama dalam menguruskan harta pusaka, wasiat. Bila ada perkataan harta pusaka, sebenarnya wasiat. Sebab wasiat ini adalah satu-satunya dokumen untuk menguruskan harta pusaka. Sebab itu awal-awal saya dah cakap, tentukan kematian yang berlaku ini kematian berwasiat ataupun tidak. Kematian berwasiat, bawa dokumen wasiat ke Mahkamah Tinggi. Untuk apa? Untuk mahkamah keluarkan satu surat probate yang menamakan wasi yang dilantik dalam wasiat tersebut sebagai wasi ataupun pentadbir yang akan uruskan harta pusaka si mati. Tak perlu persetujuan waris. Bawa straight away wasiat itu pergi Mahkamah Tinggi, dapat terus probate tanpa persetujuan waris sebab dalam wasiat dah tulis. Okey. Kemudian probate yang diperoleh itu gunalah untuk sebarang urusan sebab kuasa dah ada. Kuasa apa? Kuasa tanda tangan tadi itu dah ada. Jadi apa tu wasiat? Satu dokumen perancangan harta yang saya dah terangkan juga sekejap tadi, iaitu mengandungi ikrar berkenaan. Wasiat adalah instrumen perancangan harta, salah satu instrumen perancangan harta yang mengandungi ikrar mengenai pewarisan harta untuk dilaksanakan selepas kematian bagi tujuan yang baik menurut hukum syarak. So wasiat ini salah satu instrumen perancangan harta. Hukum nak berwasiat ni secara ringkasnya, haram berwasiat kepada perkara yang bermaksiat. Okay? Haram wasiat kepada perkara yang maksiat. Makruh wasiat yang memudaratkan waris kita. Kita buat wasiat, waris kita yang dah miskin jatuh miskin lagi. Itu makruh. Okay? Harus bagi tujuan kebajikan. Dia berada dalam sedang-sedanglah keadaan di tengah-tengah. Sederhana. Berwasiat bagi tujuan kebajikan. Sunat kalau kita nak wasiat kepada orang yang memerlukan. Contohnya kita tahu ada orang miskin dekat sekeliling kita, kita buat wasiat kepada dia beri sedekah ataupun wakaf. Digalakkan kerana itulah bekalan kita di akhirat nanti untuk mendapat pahala yang berpanjangan daripada harta yang kita wakaf dan sedekahkan itu. Wajib bagi orang yang ada hutang. Okay, kalau kita ada hutang, buat wasiat segera. Bolehkah berwasiat kepada waris? Ini antara isu besar. Ramai yang mengatakan kalau buat wasiat bukan kepada waris. Saya dah terangkan tentang proses pentadbiran harta pusaka. Apa tujuan proses pentadbiran harta pusaka? Untuk menurun milikkan harta tersebut kepada waris. Jadi prosesnya akan dibahagikan kepada berwasiat ataupun tidak. Kalau berwasiat, harta pusaka dapat dicairkan dengan cepat dan dapat diberikan kepada waris. Jadi bolehkah kita berwasiat kepada waris? Dari segi melantik wasi, melantik penjaga harta, pembayaran hutang si mati, wakaf sedekah dibolehkan. Memang terkandung dalam wasiat. Bagi waris pula macam mana? Apabila kita namakan waris di dalam wasiat kita untuk menerima harta-harta tertentu, berdasarkan kepada hadis tersebut, tidak harus wasiat kepada waris kecuali diizinkan oleh waris yang lain. Iaitu apabila berlaku kematian, waris-waris menentang wasiat tersebut, pelantikan wasi, pelantikan penjaga, arahan pembayar hutang, wakaf sedekah tidak terbatal. Manakala pembahagian harta kepada waris yang tidak mengikut had faraid tetapi dinyatakan secara tertentu, sama rata,
ataupun tertentu kepada waris-warisnya. Jika tidak mengikut hak faraid, perlu dapat persetujuan daripada semua waris, sama ada waris-waris setuju ataupun tidak. Mereka diberitahu dahulu bahagian faraid mereka berapa setiap seorang. Jadi setuju tak dengan portion-portion yang ditetapkan dalam wasiat? Semua setuju. Maka boleh jalankan pembahagian seperti mana dalam wasiat. Jika telah diterangkan bahagian faraid dan dibandingkan dengan pembahagian dalam wasiat, waris-waris tidak setuju dengan pembahagian. Pembahagian tersebut akan dibahagikan, diteruskan juga pembahagian tetapi mengikut faraid, portion faraid yang saya dah terangkan masa awal tadi. Jadi wasiat tak batal, wasiat dah jalan, surat kuasa mentadbir ataupun probate dah dapat, hutang-hutang dah bayar, wakaf sedekah dah buat. Jadi kalau waris menentang bahagian yang diterima, kita terus bahagi ikut faraid. Selesai. Okay, faham tuan-tuan puan-puan? Okey, jadi siapa yang patut berwasiat? Siapa orang yang patut berwasiat? Yang saya dah sebut tadi, wajib berwasiat bagi orang yang meninggalkan hutang. Hutang dua keadaan. Satu hutang dunia, satu hutang akhirat. Hutang dunia, hutang dengan bank, loan, kawan-kawan, LHDN, okey, di hutang-hutang. Okey, yang perlu diselesaikan. Hutang akhirat, hutang apa? Contohnya haji. Tak sempat nak menunaikan haji, itu pun antara hutang yang mana kita amanahkan. Pesan kepada wasi yang dilantik dalam wasiat, lakukan dulu badal haji kita. Kerana bila kita meninggal, harta kita ada. Jadi sebenarnya mampu untuk buat haji. Itu yang menjadi hutang. Tunaikan haji. Selesaikan fidyah puasa mana yang ada, yang terhutang. Okey, hutang selesai dulu. Ni orang ada hutang je buat wasiat. Ada anak yang masih kecil, penjaga harta sebab isteri ataupun ibu kepada anak tersebut tidak automatik menjadi penjaga harta berdasarkan hukum syarak. Okey, saya ada terangkan secara terperinci tentang anak yang masih kecil ini berkaitan dengan penjaga harta di dalam buku saya, buku wasiat mudah faham. Boleh dapatkanlah, macam tadi kita ada sebut di awal rancangan, boleh dapatkan di Shopee. Type je wasiat mudah faham kat Shopee, insya-Allah akan keluar. Okey, tak ada anak lelaki sebab dia akan melibatkan pewarisan yang ramai, waris-waris yang ramai. Bila waris yang ramai, kita nak kena kumpul dokumen yang banyak. Jadi nak kumpul dokumen yang banyak, makan masa. Bila makan masa lambat, hutang si mati macam mana? Okey, jadi nak selesaikan hutang si mati dengan cepat, dapatkan dulu probate. Buat wasiat, lantik wasi, wasi dapat probate, wasi boleh terus bayarkan hutang-hutang lebih awal. Kemudian barulah bahagi harta kepada waris-waris faraid. Barulah kumpul waris-waris faraid untuk bahagi harta kepada mereka pula. Okey, berpoligami. Saya pun dah terangkan tadilah, kalau kita dah tahu berpoligami, okey, lelaki-lelaki di luar sana dah tahu berpoligami, dalam masa hidup ni pun kita nampak kita punya cawangan satu dengan cawangan dua ni tak ngam. Awal-awal lah buat wasiat. Tak payah cerita dengan mereka, buat wasiat pun tak apa. Tapi bila berlaku kematian, manual book, iaitu wasiat dah ada. Bahagian untuk keluarga, cawangan satu, bahagian untuk cawangan dua. Dah nyatakan kat situ. Yang paling penting, dah lantik orang yang menguruskan harta. Tak adalah anak-anak isteri pertama berebut nak jadi pentadbir, anak-anak isteri kedua pun berebut nak jadi pentadbir. Ada anak angkat, anak sesuai. Orang-orang ni, anak-anak ini tidak mendapat pusaka, melainkan dengan wasiat sahaja. Okey, hendak berwakaf sedekah selepas kematian untuk memperoleh harta pahala berpanjangan. Okey, nak wakaf, nak sedekah macam saya sebut tadi. Okey, hendak memberikan harta tertentu kepada waris tertentu, pesan. Okey, hasrat kita dalam wasiat. Jika mereka setuju, bahagian mereka seperti mana dalam wasiat. Tak setuju, faraid. Okey, orang yang ada harta. Sebab apa? Bila berlaku kematian, hartanya perlu melalui proses pentadbiran harta pusaka. Kalau anda ada harta, walaupun motor, walaupun kereta, walaupun duit ASB sahaja, okey, walaupun rumah murah, tolong buat wasiat. Sebab waris kita belum tentu tahu macam mana nak uruskan harta. Setidak-tidaknya dia dah ada panduan, iaitu wasiat. Okey. Kelebihannya, ini antara kelebihan berwasiat, kita dapat pilih wasi kita yang amanah dan adil untuk menjadi wasi kita kemudian hari nanti.
dapat melantik penjaga harta, dapat melantik wasit pilihan sendiri yang amanah dan sama pula yang atas tu. Okey, dapat melantik penjaga harta, wasit akan lunaskan hutang dunia dan akhirat yang masih lagi tertunggak, boleh berwakaf, bersedekah dan beri 1/3 harta kepada bukan waris. Kalau kita tak buat wasiat, keseluruhan harta selepas ditolak hutang milik waris. Okey, milik waris. Tapi kalau kita buat wasiat, kita ada allocate setidak-tidaknya paling banyak 1/3 itu maksimum. You boleh letak apa portion sekalipun, 1/10 ke, 20% ke, 10% ke, boleh diwakaf dan sedekah. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, pahala yang berpanjangan. Kalau kita tak buat, semua harta akan terus jatuh faraid. Proses nak dapatkan probate lebih cepat dan ringkas berbanding surat kuasa mentadbir. Dapat melindungi hak waris faraid. Terjaminlah mereka akan dapat pusaka. Tidaklah mereka duduk tinggal berdiri di atas tanah pusaka yang ada dalamnya hak-hak orang lain. Okey? Faham kenapa kita kena buat perancangan harta pusaka? Nak pastikan waris-waris kita mendapat hak mereka dan tidak terambil hak batil. Okey, instrumen lain dalam perancangan harta pusaka selain daripada wasiat. Selain daripada wasiat, kita ada instrumen hibah, kita ada instrumen amanah, kita ada instrumen wakaf. Okey, dalam keadaan-keadaan tertentu anda boleh buat hibah, boleh buat amanah, boleh buat wakaf. Hibah adalah pemberian harta semasa hayat tanpa balasan. Harta yang dihibahkan menjadi milik penerima hibah. Oleh itu, harta tersebut tidak menjadi pusaka dan tidak boleh dituntut oleh waris faraid yang lain. Amanah adalah harta yang dipindahkan kepada pemegang amanah untuk manfaat beneficiary tertentu. Tidak menjadi harta pusaka dan tak boleh dituntut oleh waris faraid yang lain. Okey, jadi amanah saham Bumiputera ataupun amanah saham Nasional Berhad ada menyediakan hibah amanah, yang mana harta simpanan saham tersebut akan diletakkan kepada amanah secara amanah kepada ASNB, kemudian akan diberikan kepada beneficiary tertentu mengikut portion yang ditetapkan. Hibah amanah tersebut tidak menjadi harta pusaka dan tak boleh dituntut oleh waris-waris faraid yang lain. Yang tidak dinamakanlah dalam tu kalau ada yang lain. Okey, wakaf pun sama. Wakaf memberikan harta bagi tujuan manfaat umum dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harta yang kita dah asingkan secara wakaf tidak menjadi harta pusaka, tak boleh dituntut oleh waris faraid. Saya juga dimaklumkan bahawa ASNB ada menyediakan juga produk wakaf. Alhamdulillah, maksudnya apa orang kata, kita dah makin banyak peluang untuk membuat kebajikan di jalan Allah bagi mendapat pahala yang berpanjangan. Okey. Jadi sebelum saya tutup, sebelum saya berhentikan saya punya ni dan sebelum menjawab soalan-soalan yang lain, saya nak tanya dengan tuan-tuan, fikirlah sekarang, bila masa terbaik membuat perancangan harta pusaka? Pada saya, segera. Sebab apa? Kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Mungkin kita meninggal dunia kemalangan, mungkin kita terlantar sakit yang berpanjangan, lalu meninggal dunia tak sempat membuat apa-apa. Mungkin kita ditimpa bencana, bencana banjir tiba-tiba. Dia tak ketuk pintu bagi salam, saya air nak masuk rumah. Tak. Dan ataupun mati mengejut. Kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia, jadi untuk menguruskan perancangan harta pusaka, lakukan segera supaya pentadbiran harta pusaka kita kemudian hari nanti lancar untuk manfaat diri kita sendiri dan waris-waris kita. Okey, kita tengok soalan-soalan yang ada. Boleh tahan juga soalan banyak, saya nak pilih beberapa mana soalan ataupun mungkin ada ASNB boleh tengok mana soalan yang penting, Encik Iskandar, atau ada soalan yang saya perlu jawab dulu. Okey, jadi sekarang Puan Nisa dah selesai ke? Ada pembentangan? Itulah, kita akan jawab soalan ataupun saya ada ruangan penutup lagi selepas ni?
ruangan penutup ada lagi, tapi kalau pembentangan dah habis, Pembentangan dah selesai. pembentangan dah selesai. Okey. Kalau pembentangan dah selesai macam ni, okey, sebagai peminat tegar Liga Super Malaysia, kita merehatkan Puan Nurhanisan dulu. Rehat dulu. Kita bagi rehat dulu. Okey, sebelum tu lepas ni kita akan sambung semula dengan soalan dan juga sesi penutup lah. Okey, di mana dia? Okey, Puan Nurhanisah. Okey, anda tempoh berehat sudah habis. Okey. Tempoh berehat. Okey. Anda dipanggil. Okey, ni dia. Alright. Saya nampak di soalan mana berhenti dia. Okey. Saya pun tak tahu nak pasti macam mana. Tim Puan Nisa seorang ni kan, tak ada tim. Sebab hari ni kita dekat Johor. Johor cuti hari ni. Oh, Johor cuti. Puan Nisa dia dapat overtime. Saya dah go through untuk yang chat. Yang chat saya ada pilih dua soalan dekat sini, iaitu ada yang tanya beli rumah atas nama orang lain, adakah harta tu jadi harta pusaka? Tak. Okey. Okey, jawapannya tak. Sebab apa? Harta tu atas nama orang lain. Jadi yang harta atas nama B, yang beli A meninggal, harta tu tak beku. Jadi dalam on paper harta tu milik B. A mati tak jadi pusaka A. Tapi mungkin ada yang cakap, dia cakap sekian-sekian A yang bayarlah bulanan semua tu, itu dia dah keluar lah, dah cerita lain dah. Tapi kalau dia pusaka ke tidak? Tidak. Okey, yang kedua soalannya ada cerita ni lah, isteri pertama ada buat bicara kuasa. Okey, tapi tak masukkan nama anak daripada isteri kedua yang masih bawah umur. Okey, jadi bila pembagian harta tu tak masuklah nama anak yang masih bawah umur tersebut. Bila dah meninggal dunia anak-anak daripada isteri pertama, harta-hartanya turun pada anak-anak isteri pertama saja. Anak lelaki isteri kedua yang masih bawah umur ni tak dapat. Boleh tak dia nak tuntut bahagian tersebut? Ini memang kena naik mahkamah. Ini memang isu berat. Itu yang saya cakap tadi, jangan sembunyikan waris. Sekarang you enjoy harta tu dapat, tapi akan datang, okey, itulah masalahnya. Ingat hati-hati dengan harta batil ni. Alright, tadi ada minta saya terangkan berkaitan dengan pemegang amanah. Pemegang amanah, saya bagi contoh dekat sini, ASNB apabila dilantik sebagai pemegang amanah, dia akan hold harta tu sebagai amanah semasa hidup. Selagi mana pemilik harta yang asal tu hidup. Apabila berlaku kematian pada pemilik yang asal, pemegang amanah ni bertanggungjawab untuk laksanakan amanah tu seperti mana yang dibuat dalam surat ikatan amanah, iaitu beri kepada orang ini berapa bahagian, orang ini berapa bahagian. Harta yang telah dipindahkan kepada pemegang amanah ni bukan harta pusaka. Jadi waris-waris lain tak dapat. Hanya waris-waris yang dinamakan dalam surat ikatan amanah tu dia akan dapat. Itulah pemegang amanah. Okey? Okey. So itu je soalan yang Puan pilih untuk jawab. Yang lain tak mau jawab. Ni soalan-soalan FB ni saya tak sempat tengok lagi. FB tak ada orang message kat saya pun. Ada ni. Pada saya ada. Bolehkah harta pusaka dibahagikan secara sama rata sekiranya ada persetujuan daripada semua waris? Okey? Kalau dalam wasiat dah tulis bahagi sama rata, kita masa berlaku kematian waris-waris pun dah bincang, okey saya setuju ikut wasiat sama rata. Semua setuju. Boleh bahagi sama rata. Dalam keadaan masing-masing dah tahu dah hak mereka. Jadi masing-masing pun dah tahu yang mana dilepaskan. Okey, hak faraid tu yang mana dilepaskan dah tahu dan redha. Jadi dah setuju. Okey, boleh bahagi sama rata. Soalan lain ni tadi ada satu soalan. Ini soalan yang hak milik strata ni macam mana Puan? Yang hak milik strata tu sebenarnya nak ikutkan sama dengan jawapan saya untuk harta yang ada yang tanya tadi masa awal tadi, iaitu kalau dia dah habis loan, lepas tu lawyer gulung tikar, macam mana kita nak dapatkan geran tu semua. Prosesnya saya nak beritahu, pemegang loan tu sama juga dengan kes strata ni, kalau loan dah settle semua, geran tu mungkin dah ada dengan bank, okey, dengan LPPSA ke apa, kita cari peguam baru untuk buat pelepasan hak. Bagi kes yang masih belum masih nama pemaju, kontak balik dengan pemaju. Kadang-kadang pemaju pun gulung tikar juga. Wah, masalah. Itulah nak kita cari dokumen-dokumen tu untuk buat perfection atas harta tu. Iaitu kena cari peguam hartanah. Sambil dibantu oleh
Peguam harta pusaka. Kan, Kita dah rumit tau. Kita nak cari peguam baru tu pun kena jaga tu. Sekarang dia pun gulung tikar juga. Berjaga-jangkit nak gulung tikar dia. Right. Okay. Okey, right. Jadi Okay. saya tengok lagi yang lain-lain. Jika ada 2 orang nak ikut wasiat dan 3 orang nak ikut faraid. 2 orang nak ikut wasiat, 3 orang nak ikut faraid. Maksudnya kematian ni ada wasiat. Okey. Yang nak ikut faraid ni kita kena utamakan dulu. Sebab itu hukum Islam. Sebab kalau tak ikut faraid ni dia tak reda. Bila dia tak reda, hak yang diambil oleh waris yang lain tu tak. Yalah, ni dalam erti kata lain, bila katalah walau wasiat, bila waris orang je tak setuju, memang habis, memang faraid lah masuk lah. Macam ini yang faraid tu kita bahagikan portion faraid. Yang tinggal lah seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, lagi 2 orang ni, dia lelaki perempuan, tapi yang 2 orang ni baik. Tim ni baik, jadi kata kita apa, kita sama rata. Ikutlah sama rata 2 orang ni. Selepas 3 orang yang nak bahagian faraid tu dapat. Mungkin 3 orang ni lelaki. Maksudnya si mati ada 5 orang anak, 4 lelaki, 1 perempuan. 3 lelaki ni nak faraid. 1 lelaki dengan 1 perempuan ni tak kisah, dia nak sama rata je. Macam itu. Okey, jadi 3 ni kita bagi dulu faraid. Hak dia memang kena bagi. Tinggal yang seorang ni saja, lelaki ni patutnya bahagian dia besar, tapi dia dah bersetuju dengan yang nombor 2 ni, dia nak hibahkan ataupun berikan portion yang sepatutnya dia dapat tu kepada adik dia ni ke kakak dia ni. Boleh macam itu. Okey. Alright. So faraid ni boleh ke puan, kalau kadang-kadang saya kadang-kadang saya sebut faraid ni macam dah tiebreaker dia. Anything kalau dah dispute je tu tiebreaker dia, dia macam the last yang option. Betul ke saya istilahkan macam tu? Dia nak ikut nak kata tiebreaker tau. Sebenarnya bila berlaku kematian faraid ni dah wujud. Berlaku je kematian faraid dah wujud. Faraid dah terpakai. Yang itulah kita panggil waris-waris faraid semua daripada mula nak dapatkan pentadbiran tu. Faraid dah wujud. Kenapa kita tak boleh kecualikan seorang ataupun 2? Sebab semua ada hak faraid. Jadi daripada waktu pentadbiran ni dah uruskan, bila berlaku bila dah dapat surat kuasa mentadbir nak bahagi, tak ada panduan, tak ada hasrat kita on faraid, melainkan mereka pun ada kerjasama. Ada kerjasama, ada sepakat lain. Bukan nak kata dia semacam apa-apa kau dah sampai faraid kau kena ikut faraid. Tak, sebenarnya faraid daripada mula dah. Yalah. Sebanyak proses tu memang dah proses faraid. Itu yang macam saya cuba masukkan tu, macam adakah bila okey kalau setuju okey fine, tapi bila dah tak setuju itulah faraid. Salah sebenarnya ialah pasal faraid first, tapi lepas tu setelah wasiat. Setuju tu you nak ikut pembahagian selain daripada faraid. Pembahagian tu dah ditetapkan oleh Al-Quran. Okey, dah ada dah. Jadi sekarang ni si mati pun ada hasrat lain, ataupun waris-waris ni pun dia ada perbincangan lain. Okey. Jadi bila perbincangan lain tu kenalah ada persetujuan. Sepakat. Kalau dah tak ada sepakat, back to faraid. Macam itulah maksud dia. Adalah juga unsur-unsur tiebreaker juga kan. Maksudnya penyelesaian, lebih pada penyelesaian sebenarnya tu. Maksudnya okey, dah tak ada sepakat, penyelesaiannya adalah faraid. So I think itu pun boleh menjawab kepada soalan ni. Kalau ikut dalam chat email kita punya grup WhatsApp ni, ada Wan Rusdi, adakah harta pusaka boleh dibagikan sama rata sukarela sebelum dibagikan secara faraid? Itu pun dia kira menjawablah soalan tadi. Betul. Ni ada satu lagi soalan, iaitu harta sepencarian diberikan 1/2 kepada pasangan, tetapi harta yang diberi perintah harta sepencarian ada hutang dengan bank. Okey, siapa yang perlu bayar hutang tu? Saya rasa saya dah jawab ni tadi. Betul tak? Ini macam iaitu bila harta sepencarian tu dia dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, harta tu satu nama sahaja, iaitu nama suami sebagai contoh. Hutang pun hutang suami. Jadi isteri tuntut harta sepencarian lah atas harta tersebut. Suami meninggal dunia, loan atas nama suami, loan sebenarnya selesai. Jadi apabila isteri tuntut harta sepencarian 1/2 dah tak ada hutang dah sebenarnya. Okey, dalam keadaan kedua, harta tu mungkin dah dinamakan harta 2 nama, suami dengan isteri. Memang dalam geran 2 nama, suami dan isteri. Bila berlaku kematian suami, sebelum tu adalah loan. Loan pun asing-asing. Loan suami, loan isteri. Maksudnya 50% suami, 50% isteri. Loan 2 nama. Bila berlaku kematian pada suami, MRTT tu dia cover bahagian kematian suami je. Maksudnya loan suami je 50%. Yang bahagian nama isteri tu masih lagi berhutang.
Jadi isteri perlu continue bayar hutang sebab tak cover. Senang cerita hutang bahagian di situ tak cover oleh MRTT. Okay. Jadi portion bahagian suami itu akan dibahagikan kepada faraid dan isteri pun dapat bahagian suami itu juga. Okay, berdasarkan faraid. Okay, menjawab tak? Okay, saya jelas semua. Okay, Nurhanisah, dia kalau ada apa-apa nak digulungkan, apa benda, okay. Yalah, kita kata farewell apa kata? Dah, batal lah. Kata terakhir bunyi macam nak mati pula kan. Seram dari sini. Okey, baiklah, saya share sebentar saya wasiat pula. Saya punya slide. Nak share lagi? Okey, boleh share. Okey, sikit saja satu slide untuk penutup. Okey. Okey, tadi ini pesanan terakhir saya. Okey, selepas kita dah faham proses pentadbiran harta pusaka di Malaysia, kita dah faham kepentingan menguruskan perancangan harta pusaka, kepentingan membuat perancangan harta pusaka, dan kita dah tahu instrumen-instrumen mana yang kita perlukan, segeralah buat perancangan harta pusaka. Jangan tunggu nanti kerana kita tak tahu bila akan meninggal. Moga-moga dengan perancangan yang kita buat pada hari ini, perancangan harta pusaka yang kita buat pada hari ini akan membahagiakan ataupun memudahkan waris kita di kemudian hari nanti. Seterusnya, waris-waris kita mendapat manfaat, kita juga mendapat pahala yang berpanjangan di alam yang abadi sana. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Nurhanisah Johar atas pembentangan tadi. Kita kata rancang pusaka, elak perang keluarga. Itu dia. Memang kita nak elak perang berlaku. Okey. Jadi kami di SMB ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sidang pendengar sekalian atas penyertaan dalam webinar hari ini, hari Jumaat yang mulia ini. Kami di SMB juga memohon maaf anda banyak kekurangan yang berlaku sepanjang pembentangan ini. Maklum sajalah, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu daripada kemalaman kami sebagai manusia biasa. Kita berjumpa lagi dalam rancangan yang akan datang, insya-Allah. Okay, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.